Hai semua, kembali lagi kita ke rancangan Pita Podcast. Pada episod kali ini, saya, Angeline Jen, akan menjadi moderator anda. Kali ini kita bersama dengan tamu jemputan istimewa iaitu Puan Nurhayati Umar daripada bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Sarawak. So, apa khabar, Madam? Khabar baik. Sihat? Terima kasih. Sihat, Alhamdulillah. Okay, Madam. Dah breakfast tadi, Madam? Ada sikit. Ada sikit. Jangan biarkan perut kosong untuk bekerja. Kena isi dulu. Kena isi untuk dapat tenaga. Ya, betul. Okay. So, berbalik kepada episod kita pada kali ini, kita akan memberikan informasi tentang satu tajuk yang istimewa iaitu Food Bank di UiTM Cawangan Sarawak. Jadi, Madam, soalan saya yang pertama kepada Madam, boleh Madam ceritakan serba sedikit latar belakang, berapa lama Madam sudah berkhidmat di UiTM Cawangan Sarawak? Latar belakang. Saya Nurhayati Umar, penolong pendaftar kanan di bahagian Hal Ehwal Pelajar. Saya sebenarnya dalam perkhidmatan telah bertugas selama 34 tahun. Tetapi yang 17 tahun tu saya berada di Dewan Bandaraya Kuching Utara, dan ada 17 tahun tu saya berkhidmat di UiTM Cawangan Sarawak di bahagian banyaklah bahagian pentadbiran. Ada sekejap rasanya 1 bulan di bahagian Hal Ehwal Akademik, dan sekarang I think almost nak 3 tahun, kata 3 tahun lebih saya berada di bahagian Hal Ehwal Pelajar. Kira Madam memang asal orang Sarawak lah. Memang asal orang Kuching Sarawak. Orang Kuching. Okay, Madam. Seterusnya berbalik kepada tajuk kita iaitu Food Bank UiTM Cawangan Sarawak. Boleh Madam ceritakan sedikit apa sebenarnya objektif tujuan Food Bank ni ditubuhkan di sinilah UiTM Cawangan Sarawak? Okey. Kalau ikut dari permulaannya ya, program Food Bank ini merupakan kesinambungan Food Bank Malaysia. Okey, yang mana ia membawa inisiatif peduli rakyat. Inisiatif peduli rakyat. Jadi kita juga menyahut kepada saranan ya daripada Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini pada itu yang merasmikan program UiTM Prihatin. Sebenarnya objektif ya, objektif untuk sebenarnya program Food Bank ini ia telah mula projek telah mula pada Mac 2020. Tetapi pada ketika itu kita belum ada pusat Food Bank. Pada Mac 2020 tu kita menerima bekalan makanan daripada KPDN HGP. Okay. Jadi setiap kali makanan yang kita terima dari vendor, kita akan agihkan terus kepada pelajar. Sebab masa tu belum ada pusat Food Bank. Jadi sekarang ini semenjak November 2021 setelah pandemik COVID, and then kita telah menggiatkan usaha menumbuhkan Food Bank ini. Okay. Objektifnya ialah satu ialah kita menyahut seruan yang UiTM Prihatin ataupun kami peduli. Kita berhasrat untuk membantu pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan, yang ada akses, tak tahu nak cari makanan, kadang-kadang tambahan kos sara hidup yang tinggi ya, dan menambahkan bebanan pelajar. Jadi kita cuba membantu. Yang keduanya ialah kita menyediakan satu medium ataupun platform untuk pelajar-pelajar mendapat bekalan dari pusat-pusat yang kita tubuhkan itu. Dan yang ketiga ialah kita menyediakan bilik ataupun pusat setempat untuk kita menyimpan bekalan makanan yang dibekalkan oleh penyumbang-penyumbang. Jadi Madam boleh bagi contoh lah apa makanan yang Food Bank bekalkan kepada pelajar? Kebiasaannya makanan yang kita terima ialah makanan biskut kering, kopi, adalah barangan-barangan asas macam beras, ada juga daripada Yampim, dan ada juga minuman sejuk dalam tin, minuman gas pun ada. Sebab tu kita perlukan macam chiller ataupun tempat yang sesuai untuk letak barang-barang berkenaan. Jadi terdapat mungkin ada segelintir pelajar yang dia tak tahu kat mana Food Bank. Jadi boleh Madam terangkan kat mana sebenarnya Food Bank tu ditubuhkan dekat UiTM Cawangan Sarawak? Okey. Adakah dekat 3 kampus? Ada. Memang untuk Food Bank ini kita telah tubuhkan pusat di ketiga-tiga kampus.
di bawah UiTM Sarawak, termasuk kampus muka. Okey, kampus Semarahan ianya terletak di ruang niaga 19 di blok pentadbiran HEP, dekat ruang parkir di bawah bukit tu. Dan untuk kampus Semarahan 2, pusat food bank kita adalah di ruang niaga 7, berhadapan dengan pusat belajar, and then bersebelahan dengan pejabat Masmed. Okay. Dan untuk kampus muka, pusatnya berada di Dewan Takan Berambir, dalam tempat Dewan Makan di kampus muka. Tetapi sebenarnya bahagian HEP kita banyak mewawarkan di website bahagian hal ehwal belajar. So kalau pelajar ingin tahu banyak tentang food bank, tentang HEP, marilah kita bersama mendekati HEP melalui website yang telah kita bangunkan lah. Kena rajin juga tengok website UiTM official. Betul. Lepas tu boleh Madam terangkan siapa juga pihak yang turut bekerjasama untuk hantar bekalan makanan tu dekat food bank UiTM Cabang Sarawak? Okey. Sebenarnya dalam pada kita nak menubuhkan food bank ini, banyak kerjasama dan kolaborasi yang kita buatlah, dalaman dan luaran. Okey. Kalau luaran, terutamanya kita mendapat bekalan daripada Kementerian Hal Ehwal Pengguna, KPD NHP, dan juga Yayasan Pembangunan Islam Malaysia YAPIM. Jadi untuk KPD NHP ni, mereka biasanya membekalkan makanan-makanan kering seperti biskut-biskut kering, Maggi, air minuman, dan pernah ada satu ketika dia orang menghantar bakery, roti tu. Tapi masa itu kita belum ada pusat food bank, jadi kita terus agihkan kepada pelajar-pelajar berkenaan. Manakala pihak YAPIM pula, dia banyak membantu kita dalam pelaksanaan pemberian makanan kepada pelajar-pelajar, terutamanya golongan B40. YAPIM pernah satu kita dia memberi kita bekalan makanan kering yang berupa makanan asas seperti beras, minyak, gula, kopi, kuih-muih kering, biskut kering, dan makanan-makanan itu pun kita sempat agihkan melalui program HEP Outreach. Kiranya yang tu untuk pelajar dekat luar ke NR? Dia kita mengambil kira pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan, pelajar-pelajar B40 dan juga anak yatim. Sebab tujuan kita ialah membantu yang kurang berkemampuan. Dan tambahan lagi kita ingin membantu untuk mereka mengurangkan kos bebanan makanan, kos sara hidup yang semakin tinggi. Dan sebab kita nak pelajar ini lebih fokus kepada pembelajaran. Kita tak naklah mereka bingung memikirkan mana dapat makan, nak cari makan, sebab kita faham juga student biasanya busy dengan tugasan, busy dengan assignment, busy dengan ujian. Jadi kadang-kadangnya mereka tak sempat pun nak balik asrama makan. Sebab itulah bahagian hal ehwal pelajar memang amat prihatin, dan kalau boleh kita nak kebajikan pelajar itu terpelihara. Jadi boleh Madam terangkan macam mana cara untuk student nak mohon barang dari food bank UiTM? Okey. Bahagian hal ehwal pelajar memang kalau boleh nak menyediakan yang terbaik untuk belajar. Jadi kita menggunakan kita menggunakan aplikasi Orderlah secara dalam talian. Okey. Jadi sistem aplikasi ini mereka boleh melayari ataupun memohon secara dalam talian setiap masa. 24 jam boleh, asalkan ada internet. Tetapi temu janji untuk pengambilan barang berkenaan, mereka akan membuat appointment dengan kru-kru food bank kita. Kiranya dia orang tak boleh nak walk in terus boleh juga. Sebab kita adakan aplikasi ini untuk memudahkan mereka mengambil barang. Sebab terutamanya bila dah memohon, you nak ambil terus, kadang-kadang pelajar ada kelas, pelajar ada tugasan, pelajar sibuk nak buat program ini, program itu kan. Jadi mereka boleh membuat temu janji, okey, saya free masa lunch, saya free sebelum pukul 8 pagi kita nak ambil, pukul 7.30 pagi kan pekerja dah masuk kan, staff dah masuk.
So mereka boleh mengambil barangan at any time. And then it is considered free for all for the students. Because kadang-kadang kita faham juga ada yang terlalu busy dengan kelas tak sempat nak balik hostel. So mereka bolehlah pergi ke walk in kepada kita punya pusat food bank. So kiranya yang bertugas dekat food bank tu Kru food bank ataupun HEP? Kru food bank yang terdiri daripada sukarelawan Majlis Perwakilan Pelajar. MPP banyak membantu HEP dalam kita membangunkan food bank kita. Jadi kiranya food bank ni juga dia beroperasi 24 jam ataupun dia ada waktu operasi sendiri? Seperti yang saya katakan tadi, permohonan 24 jam. 24 jam. Cuma bila you nak appointment ambil barang, you set your own time. Sebab kita bagi barang ikut flexibility, kesesuaian pelajar. Macam saya katakan tadi, kalau ada kelas dia mungkin boleh ambil masa lunch. Kalau dia ada kelas pukul 8 pagi, mungkin dia boleh ambil pukul 2:30 pagi. Cuma kena bijak mengatur masa sendirilah. Sebab HEP memang kata orang sentiasa bersedia untuk membantu pelajar. Oh ya, saya terlupa tadi. Dari segi kerjasama dan bantuan tadi, pihak-pihak dalaman yang membantu kita semasa penubuhan food bank adalah unit zakat dan sedekah, okey, sedekah dan wakaf, itu unit zawaf. And then Akademi Pengajian Islam, ACIS, unit Hal Ehwal Islam pun ada membantu. And then kelab kaki tangan UiTM, iaitu kelab Kekita, dan Persatuan Wanita UiTM Cabang Sarawak, Pewani, dan juga tidak lupa MPP pun turut menyalurkan bantuan kewangan kepada food bank kita lah. Jadi pada pandangan medium sendirilah, macam mana sebenarnya sambutan food bank dekat UiTM Cabang Sarawak ketiga-tiga kampus? Sambutan amat menggalakkan. Sebab okey, kalau kita lihat rekod kita setakat ini seramai 1577 orang yang telah menerima bantuan dari food bank kita. And then setiap kali bekalan kita kehabisan bekalan, okey, so kita akan menggunakan sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada kita. Jadi suka juga saya nak maklumkan bahawa kita kita memang sekarang ini ada inisiatif Jom Kongsi Rezeki. Okey, Jom Kongsi Rezeki ini ialah macam kita mohon staf-staf yang nak menderma, yang itu RM10 pun Jom Kongsi Rezeki, paling minimum RM10. Okey. Dan kita banyaklah menerima, I think dalam RM6,510 yang kita terima ketika itu. Walau bagaimanapun inisiatif ini memang akaun itu masih sentiasa terbuka untuk mereka yang nak menderma. Jadi saya menyerulah kepada staf akademik, staf pentadbiran ataupun sesiapa sahaja yang nak membuat wakaf pun dialu-alukan. Mungkin wakaf dari segi pemberian cila, pemberian ekon ataupun apa-apa kelengkapan lah, alat-alatan untuk food bank kita. Jadi itu untuk UiTM Cabang Sarawak ataupun seluruh UiTM dekat Malaysia? Tak, untuk UiTM Cabang Sarawak sahaja. Tapi kita menyokong kepada inisiatif yang dibangunkan oleh UiTM Malaysia. Jadi kita dah dekat soalan yang terakhir. Boleh Madam berikan apakah antara bantuan kebajikan pelajar yang ada dekat UiTM Cabang Sarawak? Okey, sebenarnya banyak bantuan kebajikan pelajar yang kita ada. Sebab itulah kita sentiasa menyeru, menasihat anak-anak pelajar kita ni supaya sentiasa view kita punya Facebook, pergi ke website HEP. Semuanya ada di sana. Kita ada, antaranya adalah bantuan kecemasan. Bantuan kecemasannya ialah bantuan untuk pelajar-pelajar yang mengalami kemalangan. Tetapi bantuan itu walaupun maksimumnya kita letak 7,000, tetapi ia tertakluk lagi kepada keputusan jawatan kuasa unit kesihatan. Sebab dia melihat kepada portion kes tersebut. Dan juga kita ada juga bantuan tabung kecemasan untuk pelajar yang meninggal dunia. Itu adalah sebanyak RM10,000.
Di samping itu juga kita ada juga bantuan untuk balik jika ada parents yang kematian ataupun Kes- tambang balik. Flight ticket. Yes, flight ticket, Bus. betul. Selain daripada itu juga di bahagian HCP kita ada menyediakan perkhidmatan kesihatan. Bermakna di sini kita di setiap kampus, dua kampus ni kita ada klinik kesihatan untuk pelajar-pelajar. Di Mukah pun ada. Ubat-ubatan, perkhidmatan, nasihat semua percuma. Selagi anda bergelar pelajar yang aktif, so anda layak pergi ke klinik kita. Di samping itu juga unit-unit zakat sentiasa memberikan bantuan kepada asnaf-asnaf. Okay? Dan banyaklah lagi macam bayaran untuk pengurangan yuran pengajian ataupun pengecualian pun ada. Kita ada bagi, tetapi of course lah kena mohon. And then satu lagi, kalau boleh sentiasalah menghubungi atau melawati kami di bahagian HCP. Ibarat kata orang, bahagian HCP ni mak bapak lah kepada pelajar-pelajar. Menolong pada pelajar. Betul, kakak abang lah. So macam yang Madam Hayati cakap tadi, korang semua mahasiswa-mahasiswi kena rajin melayari website Facebook, website HEP UiTM Cawangan Sarawak. Jadi Madam, sangat menariklah perkongsian Madam tentang Food Bank UiTM Sarawak ni, sebab majoriti mungkin ramailah student tak tahu tentang Food Bank ni. Sebab saya bekas student sini pun saya tak tahu juga. Sebenarnya saya pun saya pun tertanya-tanya juga. Sebab kebiasaan yang kita tahu, pelajar memang suka melayari kan website, buka Betul. itu, buka ini. Sebab jangan lupa pergilah kepada website HEP dan HEA, apa-apalah mengenai website UiTM. Memang semua maklumat ada di sana. Kena di hujung jari. Janji rajin nak janji rajin nak cari, janji nak kena tahu apa tanggungjawab kita kepada universiti. Dan of course lah, apa sumbangan kita kepada universiti, yang tu kemudian. Tetapi kita kena tahu apa kebajikan ataupun apa kemudahan yang disediakan kepada kita. Sebab saya pun during bila student pelajar-pelajar masuk, kan kita ada minggu destiny siswa, kan, MDS, PDS. So dalam taklimat tu semua ada dinyatakan apa-apa inisiatif, apa bantuan, apa-apa yang diperlukan. InsyaAllah UiTM Sarawak memang terbaik. UiTM di hatiku. UiTM di hatiku. So rasanya tu sajalah Madam untuk kita punya podcast pada episod kali ni. Diharapkan semua student dapat info yang barulah tentang Food Bank UiTM Sarawak. Jadi pada kalian semua, jangan lupa untuk like, share dan subscribe video ini. Thank you Madam. Sama-sama. Bye-bye. Assalamualaikum.